Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, Barisan DJK Masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita berada pada hari yang ke-10. Betul kan? Hari 10 Ramadan. Maknanya hari ini hari last 10 pertama. Nabi kata dalam hadis dia, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Maksudnya, dan bulan Ramadan ini awalnya rahmah, pertengahan dia pengampunan, dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Awwaluhu rahmah, awalnya rahmat, iaitu 10 terawal adalah rahmat. Rahmat iaitu kasihan belas serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah nak menamatkan 10 yang pertama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita selama 9 hari yang lepas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk 10 kedua dah. Cepat je puasa ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ni kita tengok surah Al-Furqan ayat 25 26. Ayat 26 tak silapnya. Sebagaimana biasa, saya akan baca dulu ayat 26 sampai 30. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. Kita ambil berkat daripada surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam antakhidh fulanan khalila. Laqad adallani anil dhikri ba'da idh ja'ani.
وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Al-mulku, kuasa pemerintahan yang sebenarnya pada hari itu adalah tertentu bagi Allah yang maha melimpah rahmatnya, dan adalah ia suatu masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir. Tuan-tuan, di hari akhirat esok, yang memerintah, yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-mulku, kerajaan pada hari itu, yang berkuasa pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Tak ada dah orang lain, tuan-tuan, kecuali Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Kalau atas muka bumi ini kita tengok banyak kerajaan. Di Malaysia ada kerajaan, di Arab Saudi ada kerajaan, di Amerika ada kerajaan, di Rusia ada kerajaan. Banyak kerajaan, banyak orang yang berkuasa. Itu sekarang. Kalau kita tengok sejarah-sejarah lampau, raja-raja ni mungkin dah puluhan ribu ataupun dah sampai juta orang lah hak jadi raja ni, hak jadi pemerintah, pemimpin ni. Ramai sangat manusia yang berkuasa. Tapi kuasa manusia ni sampai bila? Adakah dia tidak terhad? Sudah tentu kuasa manusia ni cukup terhad. Antara yang paling lama memerintah adalah Fir'aun. Dikatakan Fir'aun memerintah lebih kurang 400 tahun. Lama, tuan-tuan. Orang zaman sekarang dia merintah, mana nak ada 100 tahun pun tak ada dah. Kan? Tak ada dah 100 tahun. Paling tinggi 30 tahun, 20 tahun. Kan? Itu je. Tak boleh lebih dah daripada tu. Lebih pada tu dah, orang kata dah, sama ada kerajaan dia jatuh ataupun dia mati. Masa merintah atas muka bumi ni sedap, sebab dia berkuasa. Macam-macam dia boleh buat. Macam-macam dia boleh buat. Orang ni dia nak bagi keistimewaan, orang ni dia nak hancurkan, dia nak musnahkan, dia boleh buat. Kan? Tapi akhirat esok, kuasa hanya ada pada Allah. Raja-raja semua dah tak ada kuasa dah. Pemimpin-pemimpin pada masa itu tak ada kuasa dah. Seorang pun tak ada kuasa, tuan-tuan. Jadi rugilah kalau kita berpegang kepada kuasa manusia, kita menolak kuasa Allah Ta'ala. Rugi yang amat besar, tuan-tuan. Sebab esok, akhirat esok, orang yang kita bergantung tu semua tak ada dah. Semua tak boleh buat apa. Orang hari ini, dia bergantung kepada personality. Siapa yang dia nak jadikan sebagai payung dia. Kan? Dia pilih orang ni, sianu, kan? Nasib baik sianu ni boleh naik ke peringkat tertinggi, dia pun ikutlah naik mencanak dia. Kalaulah hak dia pegang itu
Merudum jatuh, dengan diri dia pun merudum jatuh. Dalam Islam, Allah suruh kita berpegang kepada orang yang soleh. Ya. Tuan-tuan berdoa, wa hasuna ulaika rafiqan. Ayat tu sebelum apa? Sebelum tu tu Imam. Ingat? Tak ingat dah. Ingat ujung je. Wa hasuna wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Taala, siapa dia? Nabiyyin, nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Lepas tu kita baca doa, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa hasuna ulaika, dan mereka ni adalah yang terbaik untuk rafiqa, jadi rafiq. Rafiq ni kawan. Nak kita kawan ni untuk kita bergantung, kita bernaung dengan dia. Orang macam ni tuan-tuan, Allah dah bagi dah Allah dah bagi kepada kita kayu pungkur. Bukan kata atas muka bumi ni aku nak ikut siapa, aku nak berkawan siapa. Tak ada pun panduan. Bukan tak ada panduan. Panduan dah ada dah. Cuma manusia zaman sekarang dia tinggalkan panduan ni. Terima kasih Tuan Imam kita sebab tolong ingatkan saya. Jadi tuan-tuan, pada hari akhirat esok yang berkuasa adalah hanya Allah Ta'ala. Bukan setakat manusia aja. Tuhan-Tuhan lain pun tak ada kuasa dah. Yang ada kuasa hanyalah Allah Ta'ala. Lalu Allah kata pada hari tersebut, wa kana yauman, dan pada hari tersebut alal kafirina asira, menjadi suatu yang amat sukar kepada orang-orang yang kafir. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hak Nabi naik Isra' Mi'raj, tengok apa yang kejadian-kejadian pelik yang berlaku. Ada orang yang hantuk kepala dia dekat batu besar, pecah, lepas tu jadi kepala balik, hantuk balik, berulang-ulang macam itulah. Yang dalam perut dia ada ular, kan? Perut sebesar rumah, kan? Dalam perut tu ada ular, berbagai-bagai ular, ya Allah. Bukan seekor dua ular, kan? Tuan-tuan, kalau dalam perut kita ada ular, aduh, tak tahulah. Ada cacing pun dah huru-hara dah kita, kan? Ada cacing dah huru-hara dah. Ni ada ular dalam perut. Itu hak Nabi tengok malam Isra' Mi'raj tu, azab seksaan kepada orang Islam yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Orang Islam dah teruk dah, tuan-tuan tengok. Macam mana orang yang makan harta anak yatim, orang yang makan riba, orang yang tinggal sembahyang, kan? Itu orang Islam tu. Tapi suasana dia cukup menakutkan. Allahu Akbar. Ni orang kafir, tuan-tuan. Dekat padang mahsyar. Orang Islam dah teruk dah, hak derhaka pada Allah Ta'ala, orang kafir lagi, tuan-tuan. Memang betul lah Allah kata, wa kana yauman 'alal kafirina asira. Berganda-ganda, tak boleh nak bayangkan macam mana keadaan dia orang. Kalau orang Islam ada yang berjalan dengan kepala, orang kafir boleh dikatakan semua sekali berjalan dengan kepala pada mahsyar esok. Berjalan dengan kepala, ya Allah. Ya. Sebab Allah dah tanya, Nabi dah bagi tahu dah pada kita, tidak akan berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar esok kecuali akan ditanya tentang sembahyang. Kita orang Islam ni pun Allah tanya pasal sembahyang dulu, kan? Apatah lagi orang kafir.
Ya. Orang kafir, walaupun dia tak wajib sembahyang atas muka bumi, tapi Allah tanya dia, pasal apa engkau tak sembahyang? Sedangkan engkau juga adalah makhluk hamba aku, tapi engkau tak sembahyang, pasal apa? Barulah dia cakap dia kafir. Kenapa engkau kafir? Kenapa engkau tak nak beriman dengan ayat-ayat aku? Panjang cerita tuan-tuan. Jangan ingat orang kafir itu tak sembahyang, senangnya hidup dia, mudahnya hidup dia kan. Atas muka bumi tak apalah. Kau senanglah sebab engkau boleh buat kerja, engkau nak kayuh basikal 24 jam pun tak ada masalah sebab engkau tak wajib sembahyang. Kan? Kita orang Islam kayuh basikal cukup masa kena berhenti sembahyang. Kan? Contohlah tu contoh. Esok dia orang kena tanya pasal ni tuan-tuan. Maknanya kalau soalan ni tak boleh jawab, soalan pasal sembahyang ni tak boleh jawab, maka suasana sukar, azab seksaan yang teramat berat akan ditimpakan kepada mereka. Subhanallah. Maka jauhilah anak-anak kita daripada terlibat dengan masalah akidah tuan-tuan. Masalah akidah. Hari ini akidah umat kita ni memang terancam. Dalam Facebook, dalam medsos ni macam-macam keluar fahaman. Yang terbaru pun ni apa tu, yang kata Nabi Muhammad sebagai Tuhan ke apa? Allah, tak ingatlah saya fahaman pelik-pelik lah tuan-tuan. Orang muda kan nak ikut, seolah-olah dia orang ni hilang pedoman, nak ikut hak mana hak betul. Tak ada pedoman tuan-tuan. Padahal dalam Quran dah ada depan dia, hadis dah ada depan dia. Ulama-ulama ada, ustaz-ustaz ada. Kan? Tapi tak nak ikut ustaz. Nanti kita tengok lepas ni ayat yang berkaitan. Subhanallah. Jauhi anak kita daripada menjadi kafir tuan-tuan. Waliyazubillah. Jauhilah ahli keluarga kita daripada mereka menjadi kafir. Jadi kerja kita adalah mendidik anak kita, memberi akidah yang betul kepada anak kita. Selain daripada fiqh, hadis, Quran, akidah mesti ditanam kepada diri ahli keluarga kita supaya mereka bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tengok tuan-tuan, ini antara kesukaran yang berlaku di hari kiamat. 27 ayat 27. Allah kata wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Maksud dia wa yauma, dan pada hari tersebut, hari kiamat, ya'addu zalimu, ya'addu ni menggigit. Menggigit. Az-zalimu siapa? Orang-orang zalim. Orang zalim gigit apa ni? Ala yadaihi, tangan-tangan mereka. Gigit tangan. Yaqulu ya laitani, sambil mereka berkata ya laitani, aduhai kiranya dulu aku ya laitani, alangkah baiknya dulu kan, cerita dulu, elok sangat dulu aku kalau aku apa, ittakhaztu ma'ar rasuli sabila, mengambil jalan bersama-sama dengan Rasul, ikut Rasul, ikut Nabi. Sekarang siapa pewaris Nabi, pewaris Rasul? Para ulama. Ikut para ulama. Manusia zaman sekarang, ulama ni tak boleh ikut. Ulama sekarang menipu. Dituduh ulama sekarang menipu, tuan-tuan. Ulama terlibat dengan rasuah. Ulama suka memfitnah. Tuduhan-tuduhan ni diberikan kepada ulama supaya orang, masyarakat umum melihat ulama ni memang jahat. Biar orang tinggal ulama, orang ikut yang bukan ulama.
Nanti kita tengok apa akibat ikut yang bukan ulama ni, tuan-tuan. Kita main seronok, tak apa, ikut mana-mana tak apa, ikut janji hidup aku senang, kan? Janji hidup aku mudah. Tapi di sisi Allah Ta'ala ini adalah suatu yang amat besar, tuan-tuan. Hari kiamat ni, orang yang zalim, ya abdu zalimu, dia gigit jari dia ni. Orang, apa ni gambaran ni, gigit jari? Menyesal. Kita orang Melayu ni, kalau menyesal tepuk dahi, Allah, kan? Orang Arab tak tepuk dahi, tuan-tuan, kan? Dia gigit jari. Dan gigit jari ni adalah gambaran kepada orang yang menyesal yang amat, tuan-tuan. Bukan menyesal sikit-sikit ni. Allah, kan? Kita ada tak orang Melayu buat je tu? Gigit jari, bukan gigit batang jari ni, bukan. Dia semua ni dia gigit. Dia masukkan dalam mulut dia ni. Kan? Itu gambaran orang menyesal. Menyesal yang amat, tuan-tuan. Ya abdu zalimu. Az-zalimu ni siapa? Siapa orang zalim ni? Orang zalim yang pertama adalah orang kafir. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Orang kafir ni, orang yang syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka telah melakukan kezaliman yang terbesar. Ni golongan pertama, orang kafir. Menentang Allah Ta'ala, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakar Quran. Oh, sedap atas muka bumi dia bakar Quran. Esok engkau menyesal, tak padan lah, tak ada apa lah. Allahu Akbar. Orang kedua zalim, siapa dia, tuan-tuan? Kata Imam Syarawi adalah orang yang mengambil hak orang lain. Sepatut orang lain jadi raja, tapi dengan sebab dia pandai guna jalan liku-liku dia, kan, tiba-tiba dia jadi raja. Itu ambil hak orang, kan? Masuk dalam ni, zalim. Sebab dia ada orang kaki tangan dia, kan, dia ada kaki-kaki dia dalam barisan kepimpinan. Akhirnya dia yang jadi raja. Sepatutnya orang lain. Itu contohlah, kan? Bab memerintah, sepatutnya bukan dia yang memerintah, sepatutnya orang lain, kan? Itu ambil hak orang. Sama dengan apa ni, nak masuk askar menipu. Contohlah saya kata ni, contoh, tuan-tuan, kan? Dia tak layak masuk askar, tapi sebab ada kabel besar, kan, dia berbagai-bagai masalah ada, kan, tapi sebab kabel besar dia masuk juga. Maknanya dia dah ambil. Sebab askar ni dia ada kota berapa ramai boleh ambil. Jadi bila ambil, dia terpaksa reject orang lain. Orang lain terpaksa reject. Dia termasuk orang zalim, ambil hak orang. Begitulah dalam urusan harta pusaka, tuan-tuan. Harta pusaka, Allahu Akbar. Tak silap ingat saya lah, Dr. Harundin arwah. Oh, ini manusia hebat, tuan-tuan. Dia bercita-cita nak berjumpa dengan arwah ayah dia. Nak jumpa dengan arwah ayah dia. Nak jumpa dengan arwah ayah dia, tuan-tuan. Dia sembahyang hajat, tak silap ingat saya lah kisah dia, kan? Sekali, dua kali, bukan, tuan-tuan. Dia sembahyang hajat untuk nak jumpa dengan arwah ayah dia selama 40 tahun. 40 tahun, tuan-tuan, sembahyang. Akhirnya
Allah bagi dia jumpa dengan ayah dia dalam mimpi. Dalam mimpi jumpa, tuan-tuan. Subhanallah. Dia kata yang bawa ayah dia datang berjumpa dengan dia adalah atuk dia. Atuk dia bawa ayah dia keluar daripada satu tempat yang cukup tak cantik, kan? Ayah dia dalam keadaan lemah yang amat sangat, kan? Dia tengok istighfar panjang, dia tengok ayah dia. Padahal ayah dia orang soleh, tuan-tuan. Ayah dia orang soleh. Lalu dia tanya ayah dia, kenapa ayah jadi macam ni? Kenapa ayah jadi macam ni? Ringkas cerita, saya tak nak cerita panjang. Ini pengajaran kepada kita semua lah, kan? Dia tanya, lalu ayah dia jawab. Dia kata sebenarnya dia telah terambil tanah orang sejengkal. Sejengkal tanah orang. Rumah dia tu, tanah rumah dia tu sejengkal dah masuk dalam tanah orang. Sedar daripada mimpi, Datuk Harudin ni terus panggil tukang ukur, juru ukur, kan? Datang ukur tanah rumah dia, kan? Ukur, tuan-tuan, betul pagar dia ni sejengkal dalam tanah orang. Sejengkal dalam tanah orang. Pagar dia sepanjang bahagian tu lah, sejengkal masuk tanah orang. Oh, terus dia pulangkan balik, tuan-tuan. Dia pulangkan balik hak orang tu, kan? Kemudian dia mimpi balik jumpa ayah dia. Ayah dia dalam keadaan ceria, okey dah, tuan-tuan. Bila dia dah bayar, dah pulangkan balik hak orang, itu Allah bagi rezeki pada ayah dia, kan? Sebab ada anak yang soleh, kan? Anak yang soleh menyelamatkan dia, kan? Kalau anak yang tak sembahyang, tak puasa ni, bila masa dia nak cek benda tu? Bila masa dia nak bantu kita untuk selamatkan kita daripada api neraka Allah Ta'ala? Allahu Akbar, tuan-tuan. Yang tu, jangan tengok biasa je semayang tak semayang zaman sekarang ni, kan? Okey pun, kan? Itu pandangan zaman sekarang. Dia tak nampak benda yang jauh berbeza. Jadi yang zalim ni antaranya ialah ambil hak orang. Hak orang jangan ambil, kan? Mana hak orang? Bukan hak kita tu hak orang lah, kan? Bukan hak kita tu hak orang. Hari ni viral seorang sepasang suami isteri mengguna kad ATM orang lain mewah berbelanja sebanyak 46,000. Dia berbelanja 46,000, tuan-tuan. Nasib seorang pesara, dia pergi bank. Ni hati-hati, tuan-tuan. Dia pergi bank, dia mesin ATM tu cucuk kad, kan? Kad dia kena telan. Kad dia kena telan. Jadi dia minta tolong orang belakang. Orang belakang ni tolong adjust, keluar kad tu. Keluar kad, tapi diserahkan kad lain kepada pakcik tu. Kad kan sama, contoh kad Maybank kan sama. Kita tak perasan ini kad kita ke kad orang, kan? Dia ambil kad kawan ni dengan nombor PIN sekali. Dia bagi kat pakcik tu kad dia, kan? Pesara tu. Oh, pakcik ni pesara, duit banyak, tuan-tuan, dalam kad tu. Jolly dia beli iPhone, handset iPhone harga 3,000 berapa, 400, kan? Pergi sana berjoli, pergi sini berjoli. Pakcik tu pergi bank balik, nak pergi mesin ATM, nak masuk kad, nak keluarkan duit, tengok tak boleh keluar duit, kan? Tak boleh keluar duit. Dia pergi bank, counter bank, tengok kad dia yang ada dengan dia tu bukan kad dia, kad orang lain. Bila dia minta cek dia punya transaksi, tengok-tengok dah 46,000 dah tak ada.
40,000. Dah report polis. Report polis dah dapat dah kamera CCTV dapat rakam orang suami isteri tu. Guna duit orang, ya Allah. Dia tak takut ni. Tak pernah baca Quran, tak pernah nak hadir kuliah apa ni. Dia rasa tak takut. Dapat duit je, tak kira duit orang ke duit siapa ke. Kan? Sesah ya. La ilaha illallah wal iyazubillahi min zalik. Bila kita bukan hak kita, bukan milik kita, itu hak orang. Jangan ambil hak orang. Kan? Tanah ke, harta ke, duit ke, kenderaan ke. Jangan ambil hak orang. Jangan sekali-kali ambil hak orang. Siapa ambil hak orang, dia termasuk dalam az-zalimu. Hari akhirat esok semua duk gigit. Duk gigit tangan, menyesal. Kenapa? Kerana tak dengar apa yang Nabi ajar, Nabi cakap. Jalan yang Nabi tunjuk, tak nak ikut. Jalan yang ulama tunjuk, tak nak ikut. Kan? Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan. Wa ni'azubillahi min zalik. Minta jauh supaya kita tidak tidak termasuk golongan yang gigit jari di padang mahsyar esok. Tuan-tuan, kalau ada terambil hak orang, kembalikan, minta maaf dan sebagainya. Bersihkan awal-awal sebelum kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dah sampai di padang mahsyar, bila dah mati tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Nak kembalikan hak orang tak boleh dah bila dah mati. Ini pergi ke laut, tengok orang, pukat orang ada ikan, kan? Ambil ikan dekat pukat orang. Sama tu. Bukan setakat ambil ikan, dengan pukat-pukat orang dia ambil. Dia pula tolong angkat. Ada masa lagi. Okey tuan-tuan, ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Sambungan ayat 27 tu. Sambungan ayat 27, ayat 28. Ya wailata, geng-geng hak zalim ni. Kan? Geng-geng hak zalim ni dia kata apa? Ya wailata. Dia tulis kecelakaan besarlah bagiku. Kan? Celaka betul lah aku hari ni, celaka. Kata Imam Sya'rawi, ya wailata ni adalah doa kehancuran kepada diri sendiri. Doa kehancuran kepada diri sendiri. Ya Allah, hancurkanlah aku. Itu. Kenapa minta hancur ni tuan-tuan? Minta kemusnahan kepada diri sendiri. Adat manusia dia tak akan doa buruk untuk diri dia. Kan? Kebiasaannya manusia ni tak akan doa buruk untuk diri dia. Dia akan doa yang baik-baik. Ya Allah, berikanlah kepada aku kesihatan, berikanlah aku ketenangan, keharmonian, keamanan, kebahagiaan. Dia minta semua yang baik-baik. Kan? Habis tu ni minta celaka ni, kan? Doa keburukan ni pasal apa? Apabila manusia berhadapan dengan suasana sukar. Contohnya dia ditimpa kesakitan, penyakit yang teruk, kan? Bila dah teruk dia pun mula doa, ya Allah matikan aku, ya Allah, tak larat dah aku nak hadap penyakit ni. Kan? Matikanlah aku. Ada kan macam tu kan? Dia minta mati. Kita tengok orang yang bunuh diri, terjun makan racun ke apa kan. Ini kalau ikut manusia biasa tak buat tuan-tuan. Tapi kenapa dia musnahkan diri dia? Sebab dia tengok depan dia tu tak ada jalan yang baik dah. Semua buruk, jahat. Kan? Semua
teruk azab seksaan bagi dia, maka dia bunuh diri daripada awal. Kan? Baik dia bunuh diri daripada awal. Musnahkan diri dia. Kenapa ini berlaku? Ya wailata, kenapa di akhirat esok geng-geng hak zalim tu, orang kafir dan orang hak ambil harta orang lain, hak-hak orang lain. Kenapa? Sebab dia dah nampak dah azab depan dia. Dah nampak dah azab depan dia. Aku kena tempur azab ni. Sebelum aku masuk azab ni, ya Allah, musnahkanlah aku. Musnahkanlah dulu aku. Mati ada mati lagi ke tuan-tuan? Tak ada dah. Masa tu tak ada mati dah. Kan? Kau doa lah macam mana, kau buat lah macam mana pun kau tak mati dah. Kan? Kau tak mati dah. Kau hadaplah azab seksaan tu. Allahu Akbar. Ya laitani. Ya wailata laitani. Alangkah eloknya kalau dulu lam attakhiz fulanan khalila, aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrab. Allahu Akbar. Tuan-tuan, minta jauh, semak balik kawan-kawan kita. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan tak ada berkawan dengan orang yang tak baik. Kalau tuan-tuan, puan-puan berkawan dengan orang tak baik, tuan-tuan, puan-puan awal-awal lagi tak datang masjid surau. Kan? Sebab kawan-kawan yang tak baik ada pengaruh, tuan-tuan. Ada pengaruh. Kan? Tuan-tuan tengok geng-geng orang lelaki yang pakai skirt. Yang pakai bikini, pakai bra, orang lelaki. Kan? Kenapa dia jadi macam tu? Sebab berkawan, tuan-tuan. Ada geng ramai. Geng dia. Dia tubuh kumpulan dia. Siap berarak lagi. Kan? Dia buat lambang kumpulan dia pelangi. Oh, cantik. Indah. Nampak indah atas muka bumi, tuan-tuan. Akhirat esok ni ya, akan dia sebut, tuan-tuan. Ya laitani, ya Allah, musnahkanlah aku sekarang, ya Allah. Sebab tak larat nak tempuh azab. Itu contoh. Geng lelaki yang tak pakai skirt tu, yang pakai skirt tu, itu contoh. Berkawan, dengan sebab berkawan dia jadi macam tu, kan? Dia tukar jantina dia, kan? Dengan sebab berkawan. Kawan duk hasut, kan? Kawan duk hasut. Akhirat esok dia kata, kalaulah dulu aku tak berkawan dengan geng-geng maknyah ni, kan, aku tak jadi macam ni. Tapi boleh tarik balik ke, tuan-tuan? Boleh perbetul balik ke keadaan? Tak ada lah. Arab kata fatal awan. Awalnya ni syuruk. Dia makin turun lah. Tuan-tuan, siapa yang ambil, itu saya bagi contoh tu, kawan tu. Dengan sebab kawan. Begitulah dengan mak dadah. Begitulah dengan orang yang tak pernah datang ke masjid ni. Tak pernah datang ke surau. Surau dekat Negeri Sembilan, masjid kat Negeri Sembilan ni beribu-ribu surau masjid. Tapi satu surau, satu masjid pun tak pernah datang. Sebab apa? Sebab berkawan. Kawan dia kata, apa pergi surau. Esok dia misal duk berkawan dengan geng-geng hak duk pergi pantai je kerja dia. Contohlah, kan? Geng-geng bulan puasa kerja dia berniaga. Sampai Zuhur tak buat, Asar tak buat, Maghrib tak buat. Kan? Nabi kata bulan puasa ni bulan yang menambah rezeki. Yuzadu fihi rizq. Nabi kata akan bertambah rezeki. Tapi boleh berniaga. Nabi tak larang berniaga. Islam tak larang berniaga. Tapi tengok suasana sekarang, ya Allah. Dia orang sebelum puasa tu dah buat persiapan untuk berniaga. Betul lah tu, kan?
Betul lah tu, nak buat persiapan awal. Tapi jangan sampai dengan sebab berniaga tu kita lupa sembahyang ibadat pada Allah Ta'ala. Kan? Lupa ibadat pada Allah Ta'ala. Kebanyakan tempat-tempat bazar Ramadan tu tak ada tempat solat. Kebanyakannya. Susah juga nak tengok peniaga-peniaga bazar ni yang solat di tapak perniagaan dia tu. Pernah tengok tuan-tuan? Tak tahulah. Dia orang solat kat mana, tapi nampak macam tak berapa nak solat. Allahu a'lam lah, kan? Tak nak tuduh dia orang. Tapi bahaya, sebab ulama dah sebut dah, ada golongan yang bila datang bulan Ramadan, kerja dia fikir untuk niaga aja. Bukan fikir untuk puasa, bukan fikir untuk tarawih, bukan fikir untuk baca Quran. Hak Allah tawarkan dalam bulan Ramadan ni bukan tawarkan perniagaan. Allah tawarkan pahala. Dengan sebab kita baca Quran, dengan sebab kita bertarawih. Ulama mengecam kalau kita berbuka puasa, kita meninggalkan solat maghrib berjemaah. Sampai melewat-lewatkan solat maghrib, dekat isyak baru nak solat maghrib. Ulama kecam, tuan-tuan. Hak macam tu. Niat tak sembahyang langsung ni tak ada apa, tuan-tuan. Ya wailata laitani, sebab dia kalau satu gerai je tak sembahyang tak apa, ni bila ramai kita sama geng, kan, jadi seronok. Tak sembahyang tu jadi seronok, kan, berkawan. Allahu Akbar. Itu saya bagi contoh, bukan di PD, tuan-tuan. Ini semua tempat-tempat lain ni, kan. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ayat ini menunjukkan bahawa kawan mempunyai pengaruh yang besar terhadap diri kita, iaitu Sayyidina Umar. Dengan itu Sayyidina Umar berkata, pilihlah kawan sebelum kau nak bermusafir. Pilih kawan. Kita zaman dulu bermusafir ni mencabar, tuan-tuan. Cukup mencabar, nak berjalan ratus-ratus batu, kan, ribu batu, memang mencabar. Nak bawa barang, nak masak, kena masak sendiri. Dulu mana ada kedai-kedai, bukan ada R&R apa semua, tuan-tuan. Makanan, bekalan cukup tak cukup, bukan tengah jalan tu ada mesin ATM, ada kios-kios, tak ada dulu, kan. Jadi kalau nak bermusafir, mesti cari kawan yang betul-betul ikhlas. Dulu. Yang tu Sayyidina Umar kata, nak kenal kawan masa musafir. Sebab apa? Kadang-kadang kawan kita tu dia bawa makanan lebih. Makanan lebih. Waktu dia nak makan, dia makan seorang-seorang. Dia tak pas kat kita. Dia tahu kita penat, letih, kan? Sama dengan dia juga, lapar, kan? Tapi dia makan seorang-seorang. Budaya ni berlaku pada kadang-kadang setengah pelajar yang duduk asrama, kan. Bila bawa makanan, dia makan dalam lokal. Masuk dalam lokal tu makan. Tak bagilah kat kawan-kawan, kan. Allahu Akbar. Jadi Sayyidina Umar kata, pilih kawan. Kawan kena pilih, tuan-tuan. Kawan kena pilih. Sebab kalau kita dapat kawan yang baik, dia akan tolong kita hatta nyawa dia hilang pun dia nak tolong lagi kita, tuan-tuan. Ini kalau yang tak baik ni, makanan dia pun dia tak bagi kat kita, tuan-tuan. Dia tak sanggup kongsikan makanan dia dengan kita. Nabi kata kawan ni dua macam. Satu seperti penjual minyak atar, yang kedua seperti tukang besi. Tukang besi. Penjual minyak atar, kalau kita ibarat kepada orang yang berkawan dengan orang baik, minyak atar.
bau wangi. Walaupun dia tak beli minyak wangi itu, tapi dia duduk kawan dengan kawan ni, akhirnya dapat juga secalit kan. Apa kan? Dapat calit minyak atar tu. Wangi juga dia kan. Tapi kalau berkawan dengan apa? Tukang besi, walaupun dia tak main besi, tapi sekurang-kurangnya baju dia akan tembus, berlubang, kena apa ni, percikan besi tu kan. Allahu akbar. Dia kena juga tuan-tuan. Jadi pilihlah kawan yang baik-baik. Ayat 29. Tengok last ayat 29. Sikit lagi ya. Sebab ni kerja kawan. Kerja kawan yang tak baik ni. Kerja kawan yang tak baik. Ayat 29. Laqad adallani. Apa maksud dia? Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran. Contoh tadi kan, geng-geng liberal. Dia berkawan sama-sama geng-geng liberal tu. Geng liberal ni dia nak ajak tengok Quran ke apa benda? Tak ada. Dia tak akan ajar kita bawa tengok Quran. Dia tak akan ajar kita tengok hadis. Tak ajar. Dia ajar kita, engkau kena dedah aurat, engkau kena bergaul bebas kan. Laki perempuan kena bergaul bebas. Zakat jangan bayar. Puasa jangan buat. Sembahyang jangan buat. Ni. Laqad adallani, kawan-kawan, telah menyesatkan aku. Sebab berkawan dengan dia, aku sesat. Aku ikut dia. Kan? Ini kerja kawan yang jahat ni tuan-tuan. Allahu akbar. Akhirat esok. Laqad adallani ani zikri ba'da izja'ani. Telah ketika Al-Quran telah datang padaku. Quran dah ada dengan kita. Quran dah ada dengan kita. Quran dah sebut jangan dedah aurat. Tak dengar. Nak dedah aurat juga. Bahkan petikan lagi, siapa engkau nak suruh aku tutup aurat? Kerah kepalanya tuan-tuan. Siapa engkau nak suruh aku tutup aurat? Wish, besar sangat dia tuan-tuan. Kuasa dia besar sangat. Hak suruh tutup aurat tu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu kecil ke apa? Dia lebih besar daripada Allah Ta'ala. Subhanallah. Ni bila duk berkawan dengan, tuan-tuan tengoklah, hak cakap macam tu, kawan dia tu bukan Islam ramai. Ramai bukan Islam. Tuan-tuan tengok gambar dia. Sorry ni tak boleh nampak sangat. Kan? Laqad adallani aniz zikri. Dia telah menyesatkan aku daripada Al-Quran. Ni kerja kawan-kawan yang jahat. Hari ni banyak kawan-kawan yang jahat ni. Banyak sangat-sangat. Kan? Ni PRN dah tak lama dah. Tu ada yang akan ajak kepada kebaikan, ada yang akan ajak kepada keburukan atas nama kebaikan. Jangan jadi macam ni. Akhirat esok pun menyesal aku pangkah dia ni kan. Wa kana asyaitanu lil insani khazula. Dan syaitan, dia kata apa? Dan adalah syaitan itu tidak mahu menolong manusia. Macam mana syaitan tak nak tolong manusia? Ni kena sambung, temuan akan datang. Panjang cerita. Kan? Kenapa syaitan tak nak tolong manusia? Kan? Dia dah sesat dah. Hak sesat ni pasal apa ni? Syaitan juga yang menyesatkan. Syaitan berbentuk manusia, syaitan yang berbentuk jin. Kan? Yang menyesatkan. Lepas tu tak nak tolong manusia. Tu cerita kita sambung pada temuan akan datang. InsyaAllah kalau saya ingat, kalau saya ingatlah. Kan? Tuan-tuan. Ada nak tanya? Jelas tak jelas? Jelas kan? Harap-harap kita berdoa pada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, agar kita dan seluruh ahli keluarga kita mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala, agar ahli keluarga kita juga menjadi seperti kita semua, cinta kepada rumah-rumah Allah, sayang kepada rumah-rumah Allah.
InsyaAllah. Doakan hidayat untuk kita dan untuk mereka, tuan-tuan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.